Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan satu kaedah penulisan. Bagaimana cara kita nak menulis karangan, kaedah yang mudah supaya kita dapat menghasilkan karangan yang menarik. Okey, bagaimana kita nak tulis isi? Okey, isi dan mengembangkan ayat yang ada dalam isi. Satu teknik yang mudah yang kita boleh guna adalah teknik 5 jari. Teknik 5 jari ataupun teknik tapak tangan. Gunakan teknik tapak tangan lah di sini ya. Teknik tapak tangan. Okey, mula-mula sekali kita kena faham bagaimana kita nak gunakan teknik tapak tangan ni. Sebelum tu contoh soalan yang dibagi dalam peperiksaan tu, contoh soalannya adalah pada akhir tahun sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke Muzium Negeri Sabah. Tuliskan apakah faedah-faedah yang diperoleh dalam lawatan tersebut. Okey, apa faedah-faedah? Okey, jadi kita kena tulis apa faedah-faedah kita dalam lawatan tersebut. Pertama, apa faedah? Kalau kita buat lawatan ni, pertama sekali faedah dia adalah menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, pertama sekali pastilah menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, yang kedua dia punya faedah ni, bila kita pergi lawatan pastilah dapat mengeratkan silaturahim. Yang ketiga, pastilah kita akan sebagai mengisi masa lapang kita. Dan yang keempat, sebagai hiburan. Jadi ada 4 isi. Jadi kita sudah tahu bagaimana, kita sudah tahu ada 4 isi. Sekarang bagaimana kita nak kembangkan isi-isi tersebut. Di sinilah peranan teknik tapak tangan. Okey, ini ibu jari kan. Ini apa ni? Ibu Jari. Okey, ibu jari. Jadi ibu jari ni ibu kepada jari-jari lain lah sebab dia ibu. Nah, jadi ibu jari ni kita letakkan kita punya isi. Isi yang pertama tadi menambahkan ilmu pengetahuan di jari yang pertama. Okey, di jari kedua ini jari apa kita panggil ni? Jari telunjuk. Ini adalah jari telunjuk untuk tunjuk poin orang sana, poin orang sini kan? Ya. Jadi tunjuk ni. Jadi selalu kita tunjuk ni kita akan tanya siapa? Siapa? Ya, siapa yang perlu lakukan? Siapa yang perlu Lakukan. Dan yang ketiga ni adalah jari Hantu. Okey, jari hantu. Jari hantu ni bagus ke tidak ni? Tidak bagus. Tidak bagus. Kadang-kadang orang buat simbol negatif pun guna jari hantu. Itu. Okey, jadi ini adalah perkara ataupun kesan negatif. Di sini tak negatif ya. Okey, ini pula jari apa? Jari manis. Jari manis. Adakah kalau kita tes begini dia manis? Tidak. Dia manis ni sebab banyak kenangan manis pasti diletak di sini. Contoh, kalau orang bertunang ke orang kahwin, dia punya cincin akan ada diletak di sini di jari Manis. Jadi ini adalah kesan positif ataupun kebaikan kalau kita buat atau kita buat sesuatu program. Okey, dan ini pula adalah jari Kelingking. jari raja, king kan, kelingking. Okey, ini adalah jari kelingking. Biasa jari ini kita buat untuk apa? Untuk berjanji. Untuk berjanji. Bila kita janji bukan begini siap kan? Kita kasih naik lagi begini kan? Yap. Kita kasih gabung lagi dengan ibu jari. Maksudnya kita punya ayat yang kelima dalam perenggan tu mestilah ada kaitan dengan kita punya isi yang pertama. Okey, bagus. Jadi contoh isi pertama tadi kita di sini adalah menambahkan ilmu pengetahuan. Pandai. Di bahagian pertama ni ibu jari menambahkan ilmu pengetahuan. Menambahkan ilmu Pengetahuan. Pengetahuan. Okey. Jadi sini. Jadi ditulis dalam karangan tu antara faedah mengikuti aktiviti lawatan ke Muzium Sabah adalah dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Maka kita sudah ada satu ayat di sini ya. Satu ayat. Okey, sekarang kita pergi kepada jari yang kedua, jari telunjuk. Siapa yang ikut program? Murid-murid ataupun pelajar. Murid-murid yang mengikuti lawatan ke Muzium Sabah pastilah memperoleh ilmu baharu. Jadi murid-murid yang terlibat dalam lawatan tersebut. Okey, sekarang kita beralih kepada jari hantu. Ini apa nih kesan? Negatif. Apa kesannya kalau mereka tidak ikut ke lawatan tersebut? Mereka tidak dapat menambah ilmu pengetahuan. Negatif. Kesan tidak baik dia adalah murid-murid yang tidak mengikuti lawatan ke muzium tersebut pastilah tidak mendapatkan ilmu pengetahuan baharu berkenaan dengan negeri Sabah yang terdapat di dalam muzium tersebut.
Nah, sekarang kita pergi kepada ayat yang keempat, yaitu jari manis yang positif. Jadi apa kesan positif kalau murid-murid pergi ke lawatan tersebut? Mereka dapat menambah pengetahuan tentang ilmu sejarah berkaitan negeri Sabah. Okey, bijak-bijak. Nah, jadi murid-murid yang mengikuti program ataupun lawatan tersebut pastilah dapat menambahkan pengetahuan yang lebih mendalam berkenaan dengan negeri Sabah. Nah, sekarang kita ke ayat yang kelima, iaitu di jari kelingking. Ingat, jari kelingking ini kita kena kaitkan semula dengan ibu jari dengan menambahkan ilmu pengetahuan. Kaitkan dengan isi. Okey, kaitkan dengan isi di ibu jari menambahkan ilmu pengetahuan di sini ya. Ya. Okey, jadi di sini kita kaitkan dengan yang ini. Jadi jelaslah bahawa dengan mengikuti program ataupun lawatan tersebut, ia mampu menambahkan pengetahuan murid-murid. Okey, jadi sudah selesai satu perenggan isi 5 ayat. Dan bonusnya, kalau kita dapat masukkan peribahasa di dalam ayat yang kelima. Jadi sekurang-kurangnya kita masukkan 2 peribahasa dalam kita punya karangan untuk menjadikan dia lebih menarik. Jadi di sini contoh peribahasa yang sesuai adalah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Macam mana nak masukkan? Masukkan dalam cara begini. Yang ini masukkan bak kata Pepatah. bak kata pepatah Melayu menyatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kita masukkan dalam jari kelingking. Benarlah bahawa dengan mengikuti aktiviti lawatan tersebut, kita dapat menambah pengetahuan bak kata pepatah Melayu sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. Maka selesai. Okey.